So why I want to offer my work today, because saya akan tunjukkan step by step proses lah. Soal ni dah tak ada lah. Okay. So maksudnya kita akan menggunakan cara complete PDLC. Kita akan gunakan, saya terbalikkan ya. So this will be our question, this one question. Okay, so kalau kita develop based on PDLC, dia akan jadi macam ni lah. Step dia. So PDLC program di, ada orang panggil sistem, ada orang panggil program kan. Saya panggil program lah sebab dia tak melibatkan yang besar program di development line. This one bagi nama dia alah huruf kecil So PDLC basically dia involve 1, 2, 3, 4, 5. So step 1 kita panggil sebagai so, analysis ni biasanya bila kita buat analisis, kita tunjuk soalan ni je lah kot. Sebab dia very tedious lah bila kita buat. Okay. So analisis maksudnya kita buat analisis lah. Analisis tu maksudnya kita baca soalan. Kita tengok. So biasanya dalam analisis kita abaikan declaration. Okay. So maksudnya kalau you nak tambah pun boleh, tapi biasanya soalan kalau exam ni dia akan buang declaration lah. Dia akan tanya biasanya define. Kita buatlah sekali dengan declaration. Kita ikut yang kita je lah. So maksudnya bila kita buat yang ni, sebenarnya kita analisis ni kita nak kenal pasti. Apa ni declaration? Apa yang kita perlu declare? Antara variable tu apa yang jadi input, antara variable tu apa yang jadi proses dan yang mana digunakan untuk ini saya tambah lah. So for that saya buat kali dia lain. Okay. So biasanya dalam soalan dia akan tanya define the process, define the output, define the input, define the process, define the output. So declaration biasanya kita tak masukkan lah. So ini saya akan gelapkan sikit. Bukan dia punya perbezaan. Ini grade. Yang ulat ni grade. Boleh. Okay. So untuk declaration, kenapa saya suka buat declaration? Sebab nanti dalam flowchart dia ada. Dalam pseudocode dia ada. So might as well saya letakkan dia sekejap. So soalan nombor 5, tapak community boleh. Okay. So this one boleh lah. Berapa kan? Yes, saya. Tak nampak skrin. Tak nampak skrin? Skrin tu tak ada. Skrin apa? Sekarang saya tengah buka dokumen. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Nampak je, sir. Nampak? Kalau tak nampak, cuba masuk balik. Ataupun cuba refresh. Okay. Baik, ada yang respon kata nampak. Saya dah risau dah. Sir, Ya, saya. boleh tak besarkan tulisan tu? Besarkan tulisan. Okay. Terima kasih, sir. Okey, sama. Check. Okay. Page. Kenapa saya letak page ni? Sebab saya nak lihat ni lah. Ini save output. Okay. So, exercise. Baik, saya letak kat atas. Boleh lupa lah. Untuk QC
Jadi nama tajuk. Tapak komuniti. Okay. So kita buat ini soalan. And then so declaration, kita baca je soalan tu. Tapak Community College charge RM RM25 for saya. Question 3 ke question 5? Question 3. Sorry, question 5. Tapak Community College. Saya salah sebut lagi. Sorry. Puasa ni banyak silap. Tak boleh fokus each credit hour taken by student. So RM25 for each credit hour. So credit hour untuk 25. So kita perlu declare yang ini. So maybe I should change it to what we call that untuk memanjang. Okay. So kita panggil layout, presentation. So tidak jadi sempit. Insert again. F4. Tak keluar color ni. Ni pun tak cancel Tekannya. Kenapa saya buat panjang? Sebab saya nak buat copy. So yang ini kita boleh kata ada you pakai istilah decimal ataupun terus pakai istilah programming pun so double jadi okay. So yang ini pun kalau kita tengok RM25 ni fix kan. So apa kita boleh kata dia adalah so kita follow je. Dalam sudokod flowchart pun kalau ikut saya kita follow je. So tak perlu nak kata ini decimal number, whole number, boleh juga macam tu. Tapi tu kalau orang biasa baca lah. Bila kita dah start belajar programming ni kita dah tahu double tu maksud nombor titik perpuluhan dan so on. Okay. So write a program that receives the number of hour. So number of hour. So by right biasanya credit hour kita nombor dia genap kan. So IIT number hour. Number of hour. Okay. Itu. And then what else? Enrolled by a student. Okay. So the next one, the student name. So ini akan jadi char student name. So kita tukar 100. Okay, and then what else? The student program. Yes, saya. The student program. Student program. Tak ada apalah, dia just nak kita. Yang ini saya tukarkanlah istilah dia bagi sama kan. Okay, hour. Then what else? Dan calculate the fee. So ini kita kena juga dapatkan calculate dia. Calculate the fee. So kita pakai istilah ini double. Okay. Untuk zero. So display the name, siap lah. So daripada sini kita boleh tahu. So this is our declaration. Okay. So yang ini akan jadi kita punya input. Maksudnya bila kita input, dah tak ada lah this one. Baik. So bila kita input, kita buang segala reserve word, symbol and biarkan hanya identifier ataupun variable. So proses yang terlibat mencari student. So student fee sama dengan apa? Ya saya. Ya. Student hour times with. Kita gunakan simbol programming siap-siap. Baru tak tersilap kan. Times with. Kalau nak lagi cantik kita ke bawahkan lah. Okay. And the last one. Okay. Right. Kenapa dia banyak? Wah, jadi kita paste tadi. Pilih column. Jom, lagi. Pilih column. Berapa kali kena buat? Column.
Okay. So the output yang kita nak display, kita tengok. Dia kata displaykan student name and then student major. Tadi kata program. Juga ada major pula. Okay, so student major tu maksudnya student program lah kot. And then number of hour. And then, okay. So kita ikut susunan dia. So dia start dengan student name, dan student program. As dia punya output. And then dia kata the number of hour. Dan finally baru dia punya. Okay. So ini bila kita buat analisis. So ini kita panggil sebagai, so result of analysis kita akan dapat, kita buat kat bawah ni macam buat buku kan. Kita title buku kan. So, table 1. Okay. So yang ini kita panggil sebagai analysis. Result dia apa yang. Okay. So based on PDLC, saya buat untuk soalan ni ya. Dia very leceh macam ni lah. Okay. So bila kita buatnya ni, the next step kita buat design. So design, kita akan ada dua result. Sama ada sudut ataupun check. Okay. Itulah. Okay. So check kita bagi figure kan. So kalau design ni senang. Design ni senang kalau kita buat dalam bentuk flowchart. Kalau kita buat dalam bentuk apa tu namanya? Flowchart. Kalau kita buat dalam bentuk tu kita panggil nama istilah dia saya lupa. Kalau kita buat dalam bentuk pseudocode. So yang pertama okay. Bagi nama folder tu di pseudocode. Okay. Okay. So pseudocode senang. Okay. So you boleh pakai istilah saya try. Dia sebenarnya kalau you pakai begin ke, you pakai start ke dia sama So saya try code begitu. So ni kata pakai apa? Okay. So you can refer to page dulu kan. Ni. Dia pakai istilah start. Okay. So you can refer to page 18 and 19. Okay. So kalau you tengok dia punya apa ni, cara dia buat lebih tedious daripada kita lah. Saya punya ni cara buat, saya suka buat cara mirip tu program. Sebenarnya tak kisah mana-mana cara, yang penting apa tu proses dia. Sebenarnya the what you try to say is okay. So dalam buku ni dia pakai istilah start. Dia pakai start juga. Okay. So bila ada start, mesti ada end. So nampak dia tak ada istilah body compound lah maksudnya. Start end ni maksudnya apa sahaja dalam INT. Okay. So sebenarnya dia tak ada istilah input, proses, output. Oh dia labelkan macam tu. So after start, is it? Sepatutnya kita kena jaga kita punya indentation. Alamak, perhatikan. Control tab. So the first one is our list of. So this one saya suka letak dalam comment. Okay. Sekarang ni. Control tab. Okay. So list of declarations. Sebab tu saya suka buat cantik-cantik macam ni. Dan saya suka buat dia as simple as possible lah. Sebab bila saya nak buat projek ke apa nanti dia jadi senang. Saya tinggal buat macam ni je. Tukarkan dia kepada bentuk. Nampak tak? So, saya tak perlu fikir apa orang kata. Tak perlu fikirkan apa yang dia nak buat dan so on. Maksudnya just pindahkan. Semua tukar dia dalam bentuk yang dikehendaki. Maksudnya kalau analysis table macam ni. Basically the content is ini. Okay. Kalau saya suka komentar lah. Okay. Sebab input. Okay. So input. Okay. Kenapa saya produksi? Kalau lupa lah. Sama atas. Boleh produksi je. Yang membezakan dia pada saya, dia ada istilah start ataupun apa ni? Ataupun so bila input memang kita boleh ambil macam ni. Okay. Tak ada masalah. Kalau kita letak macam ni pun dah agak okey lah. Tapi untuk pseudocode ini yang sepatutnya ditunjukkan. Sama ada you pakai istilah get, get student, ataupun you pakai istilah box.
saya suka pakai istilah from. From tu maksudnya from, macam command from kan. It's for you to display and for you to get. Okay. Kita kata from. From maksudnya okay, slide get lah senang. Get. Itu maksud input. So get. Get test to the kita tambahkan. Okay. Ini yang berlaku. Okay. Inilah membezakan antara pseudocode dengan pseudocode dengan flowchart analysis table dengan apa and then baru kita lagi control. Okay, so this will be the process. Yang ni kita buat. Ingat. Ini tak ada beza lah. Calculate. So takkan nak tulis calculate. So kita letak je lah. Dia punya formula. Okay. Kan Isman, baby, home, okay. So kat situ calculate biasa, okay. And then lastly baru kita kata, so output kita apa? Output kita that whole bunch just now lah. Cuma dekat output kita tambahkan juga perkataan. Okay. So get, salah, out. Siapkan dia. Saya tak suka tunjuk benda ni sebab dia apa boring. Okay. So kita boleh pakai istilah display ataupun istilah tunjuk. Pakai apa? Display. Boleh. Okay. Cuma dia buat ayat penuh lah. So kalau you nak buat macam dia pun boleh juga. Okay. Maksudnya kita tambahkan lagi siap-siap macam mana design yang kita. Okay. Tapi kalau kita letak dalam ni pada saya dia macam apa ni orang kata tak perlu pun sebab kita hanya targetkan dia punya variable. Okay. Tapi dalam buku dia buat kita pun perlu. Okay. So sebab kalau tengok dalam buku dia tak menunjukkan macam mana dia appendkan value lah. So macam kalau tak sebut pun. Okay. Yang penting kita stresskan on the variable apa yang kita nak. Apa lagi? So, yang bertambah adalah istilah display. Dia pun pakai istilah display. Okay. Baik, so ini je perbezaan dia. So, yang ni saya bolehkan bagi sama dengan kita punya apa namanya? Sama dengan kita punya analysis. So, okay, yang ini dalam bentuk pseudocode. So, now kita try buat dalam bentuk buat ini dia dah 22 ini. Okay, untuk flowchart dia benda yang sama. Cuma kena pakai chart. Okay, so for that, right, kalau saya ada. Saya dengar saya juga. IO. Kita itu. Katanya ada satu flowchart. Apa nama FK dari Google Drive? Draw magnet. Okay, tengok. Itu sampai satu. Draw IO. Saya dah install.
Maksudnya ini yang kita suka berita. Baiklah itu. Tak. Yalah. Kita buat ni. Oh, ada kan? Okay, good. I think it's this one. Hopefully lah dia membantu kita create new. So, kita ambil blank. Nanti saya this root folder. Yes. Oh, I think that one dekat dalam ni kot. Google Drive kita just dekat mana kan. Betul chat, nampak dia dah ada kat sini. Cuma dia tak ada oval. Boleh lah. Bukan round kan. Okay. So, bila kita keep chat, dia akan rupanya sama. So, dia lagi senang. Maksudnya start tu start. Okay. Kenapa yang ini? So, yang ini start. So, maksudnya kita boleh masukkan teks kita. Teks. Dah ada letak. Masukkan teks. Oh, tekan je saja. Okay. So, ni kita boleh katakan. Okay. So, after start, sebab tu dalam studio code pun saya suka letak. Sebab by right, bila kita buat program, after kita start, kita akan, apa ni namanya, terus buat the process lah. Okay. So, kalau kita tengok dalam buku, proses yang pertama dia tak ada proses. Maksudnya dia abaikan declaration. Tapi boleh juga, kalau kita nak buat, start dulu proses siap. So, apa kita boleh buat? The first process, kita nak declare all our process. So, just is it? Kenapa dia tak muat? Okay. Dia jauh. Kenapa dia menjauh? Ini. Oh, dia banyak tu. Oh. Enter. Okay. Bila nak baik? It's very tedious lah. Itu. Salah pakai apa, betul ni pada saya masih lagi. Okey lah. Untuk projek nanti terpaksa. Zero. Okay. Pecah. Baru nak betulkan satu. Ada satu. Boleh kita lagi. Okay. So, nampak So, this is where we put down all our declaration. Kita jadi kita tahu position sudah apa this will apa yang sesuai very good. Okay. So di sana siap. Where is our start? Bilang. Lalu ke bawah. Sir, Ya saya. kalau saya tengok kat buku, kenapa kat buku dia lepas start input terus?
Kenapa dia tak ada Sebab declaration? dia abaikan declaration. Sebab Oh, declaration pada saya is also part of process. Okay. So kalau you nak abaikan boleh juga, tapi kadang-kadang untuk final especially declaration tu ada markah. Declaration ni punya apa? Chart dia peta kan? Macam Dia proses. proses. So dia pakai peta. Peta. So Okay. untuk start dengan N kita pakai oval. So, Okay. Untuk proses kita pakai rectangle. peta. Okay. Input output yang sengit tu. Parallel graph. Yes. Untuk input output kita pakai Parallelogram. okay. Okay. Untuk input output kita pakai yang ini. So for this case sama juga. Okay. Untuk input output so kita boleh bagi komen lah. Saya akan copy this one yang lebih cantik. Sebab nanti kalau kita copy yang ni jadi tadi lah. So this one kita tak perlu. Kita boleh buat ni jadi input dan jauh. Okey. Dan dengan hour ini tak ada apa. Kita follow lah. Just silakan apa yang perlu je lah. Ini saya boleh set direct. Kalau tidak saya salah. Saya salah pakai. Ini bukan pakai ni. Ada projek ni. Jadi. Tidak, nanti saya kena drag satu-satu. Apa tu dia pakai yang draw tu. Ini better. Okay. Lupa. Buang segala simbol dan juga segala data. Boleh nampak diagram dia. Selesai kita satu setengah. So the next one, sama juga balik proses. Proses ni, jadikan balik. Buat 40 lah. So proses kita ada satu je. Kita ambil this one. Okay, sampai sini. Buanglah, kita start sendirilah. Lagi senang saya rasa. Siapa proses kita. Student fee sama dengan student hour darab. So our process will be the student hour student fee. Student fee sama dengan student hour darab dengan what we call that? The last one. Betul. Our constant value. Credit hour. Okay. Itu. Height 20 cm. Okay. Now what else? Here. Nanti kita ke bawah. Yang tu buat balik. Student fee dengan student hour darab dengan credit. Okay. And then the last one, kita buat dia punya output. Direct dia punya input. Okay. Ini sesuai dengan dia punya beza lah. So, here is ini. And what else? So, kita tambahkan student. Bukakan ini dulu. Output. Output. Tengok balik. Tengok ni. Kita enter lah. Buat dekat bawah. Saya
Just close. And the last one, student name dulu, program, to hour, baru. Ini seperti macam di bawah. Kan? Close. Kan? Dan student. Student. Berapa saya buat? Sufficient. And then the last one, ini sebagai itunya. Udah besar juga. Okay. So simple lah. Dan boleh tak kita alignkan dulu? Align center. Tengah tu proses tu. Yang mana? Yes. Thank you. Yeah. Okay, thank you. This one should be there. So dalam exam so akan ada dia suruh buat benda ni. InsyaAllah ada. Sama Yes, ada dia suruh buat benda ni ataupun dia bagi benda ni dia suruh you buat. Oh, okey. Ni nama case study atau dia suruh? Ini kita panggil apa? Ini saya panggil buat flowchart lah. Design Maybe solution. you boleh panggil case study lah. Design solution. Yeah. Design the solution. Okay. So this one dah okay. So okay. Okay. So ada sini line center. Tak line kan tu. Okay. So what else? Just click there and then tambah huruf susah. Okay. Yang ni agak senang lah sebab dia sequential je. Nampak So, sebab tu kita panggil dia sequential control. Semua program daripada atas ke bawah. Okay. So katakanlah. So katakan apa guna yang bulat ni? Yang bulat ni biasa kita gunakan sebagai continue. Sebenarnya you dah tahu sekarang over ni untuk start dengan N. Okay. Apa ni namanya? Paragraph ni untuk input dengan output. Untuk any process kecuali control structure. Apa Any process kecuali control structure. Maksudnya nanti bila ada looping ataupun ada if else, you kena pakai timer. Dia tak boleh pakai ni, kata letak if dalam ni tak boleh. Untuk if else nanti, you kena pakai timer. Okay. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa guna diamond tu untuk dia ada two control structure, maksudnya untuk selection dengan untuk repetition. Okay. Yang kedua adalah katakan kalau kita punya program ni panjang lah. Let's say it's too long, tak muat satu muka surat kan. So macam mana ni nak sambungkan ke muka surat sebelah? So what we can do here is, katakan macam ni muka surat sebelah kan. Takkan you nak buat macam ni? Betul tak? Nak sambung ke muka surat sebelah macam ni pula kan. So it won't be nice. Okay. So apa kita buat? Takkan nak arrow macam tu kan. So apa you boleh buat? You letakkan di circle. So you letakkan circle, you labelkan dia. Okay. You labelkan katakan, kita katakan A lah. Okay. So dia A. So label dia tak fix Maksudnya cuma kita biasa start dengan A lah. So kalau sini A, maksudnya dekat sini pun kita akan letakkan bawah. Kita kecilkan sikit lah pusat banget. Okay. So yang ini pun kita akan start dengan so maksudnya you bayangkan ini page 1, ini page 2 lah. So itu gunanya continue untuk menunjukkan dia tak habis lagi. Sebenarnya ini biasa banyak kita gunakan bila dalam apa tu namanya, bila kita buat selection. Sebab kadang-kadang kita tak nak dia bertinggil lah, tak nak nampak dia terlalu flat. Tapi basically selain daripada tu, untuk sambung ke page 1 ke page 2 pun kita boleh gunakan continue. Okay, so macam mana kita nak tahu dia bersambung ke tak? Label ni mesti sama lah. A, B ke A. Okay. Right? Ada soalan untuk ini? Lepas ni tak ada apa lah. Lepas ni coding macam biasa lah.
saya rapatkan dan saya type. So connector tu function memang untuk macam ni je, untuk sambungkan base je. Iya, Connector untuk ni. sambungkan page dia. Ataupun macam kalau walaupun dalam page yang sama, tapi you tak nak line tu bertindih. Maksudnya nanti bila you buat if else, ada looping apa semua, dia jadi terlalu macam serabut dalam tu kan. Kalau you tak nak dia serabut pun, you boleh pakai label. Tak ada masalah. Decision untuk decision tu untuk apa yang simbol Ya? tu tu. Yang ni, Yes. diamond. Diamond ni untuk decision. Nanti bila kita buat if else, kita akan tengok lah. Dalam buku dia ada example sebenarnya. Kita next. So ya, kita masuk decision yang pertama. Decision tu selection photo function. Okay. Kita simpan dulu. So, kalau saya tunjuk pun nanti you all confused. Okay, copy as image. Boleh copy ke? Copy as image. Okay. Boleh tu saya pastekan kat sini. Center dan take out. Center and center. Oh, jadi semua terlalu besar. Kita cuba sikit. Next. Buat selesai. Okay. Follow dia. 15 lah. Just right. Nampak kita boleh buang. Stop. Okay, nampak beza dia antara saya je sibuk. Terbalik dengan ini. Okay. So this is design part. And then 3 and 4 simple lah. Coding lah. Implementation. So implementation kita buat coding. Okay. So basically kita buat coding lah. So our output will be our source file. Description lah. Inilah tu. Coding kejap lagi kita buat. Nak tunjuk dengan ni. Macam. Okay, and then kita check dalam buku tadi. Kita testing dulu. Test maintenance, testing. Kita tengok dokumen DLC. Testing. Okay. So testing. So testing ni again just a revision. Kita biasanya bila kita test kita cari 3 lah. First kita cari syntax error. So you should know the definition of syntax error. And then kita cari syntax error lagi. Logic error. Okay. Error. And last kali baru kita cari runtime. Just for. Then step 5. Maintenance tak ada apalah. Biasa maintenance maksudnya kita buat documentation macam ni lah. Maintenance kita akhir lah punya dulu. Okay. So habislah ceritanya. So dekat input dengan output tu kenapa guna get dengan display tu? Kenapa kita guna get dengan display? Sebab pada saya elok kita tunjukkan sebab saya nak menunjukkan perbezaan antara pseudocode dengan flowchart. Sebab analisis memang kita hanya analisis the variable. Okay. Tapi untuk yang ini, okay, so macam mana saya nak menunjukkan dia adalah untuk dapatkan input. Yang ini macam mana untuk dapatkan output. Okay. Sebenarnya daripada pakai get, sebenarnya saya lagi suka pakai istilah from. Sebab saya mengandaikan from ni maksudnya
dia tanya dulu soalan, dia prompt dulu soalan, baru dia promptkan jawapan. Tapi ada programming language yang pakai prompt untuk dia punya syntax untuk output. Okay. Sama juga tadi masa output saya suka nak pakai print. Tapi bila saya fikir balik, apa tu namanya, kalau dia pakai C dia akan pakai printf. So macam tak sesuai lah nak pakai yang similar dengan programming language lain. Dia tak jadi universal. So kenapa saya tambahkan get dengan display ni, just nak menunjukkan ini you kena pakai either cin ataupun cin.getLine. Okay. Yang ini maksudnya you just pakai cout. Jangan untuk output. Itu je idea dia. Sebab tu saya highlightkan. Kalau kita tengok dalam buku, dia tak ada pun tulis untuk input kena get ke apa, tak ada. Dia buat declaration di dalam input. So ini antara yang pada saya tak cantik sangat lah kalau kita buat declaration dalam input. Okay. So apa jadi kalau kita perlu declare macam case ni? Kenapa saya suka tambah declaration? Sebab kita kadang-kadang tak consider ada keperluan untuk kita beritahu there is a constant value. Nanti macam mana tiba-tiba sini saya boleh darab kredit awal? Nanti timbul persoalan macam tu. Sebab tu saya suka tambahkan declaration siap-siap and declaration juga di dalam flowchart. So baru dia jadi lengkap lah pada saya. Okay, dapat just nak menunjukkan. Dia sebenarnya tak ada istilah betul ataupun salah. Istilah betul dan salah pada sudut kod adalah dia punya indentation. Wording tu tak kisah. Maksudnya pakai get, pakai from. As long as you comment, itu adalah untuk seorang akan faham. Okay. Sama, cuma dalam flowchart, dia pun tak ada istilah salah, the word inside that. Okay. Istilah betul atau salah dia adalah pada diagram yang digunakan. Maksudnya kalau you pakai circle untuk start, salah. Start dengan N mesti pakai itu namanya forward. Okay. Alright, hopefully menjawab soalan tu. Boleh share dalam WhatsApp sekali. Ya. Share. Dalam? Dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp. Okay. Thank you, sir. So, yang ini okey. Ini okey settle lah. PLC. So, ya dulu. Okay, so kita buat dia punya coding. Dia banyak juga ada saya pakai. Sebab saya tak terfikir nak warna ni tadi. Okey. So kita pakai okey, tapak community. So buka dev kita lah. Ini dev. Saya dah tukar. Sudah tak ada. Sudah ada install tu. Oh, sebelah. Alright. Okay, so as usual, new. So you dah nampak apa keperluan library semua. So by right, yang ini adalah yang orang kata yang minimum lah. Okay. Yang ada that one and then this standard. Then I can begin. So by right, this one should be at your fingertip already lah. I hope. Okay. So reset. Ini at your fingertip. Okay. So by right, you all pun patut tahu the sequence should be the first one declare declaration, and then the version input process. Right. So bila kita dah design, senanglah kita fill in the blank. Okay. So just buat ni lah. Okay. So, and empat. Output. Okay. So aside from that, hopefully you all dah faham lah juga kenapa kita include hash itu. Okay. So sure you understand also why we include input output action typo money. Okay. And then hopefully you all faham juga kenapa kita include
pakai function string copy tu kan. And then last one, kenapa kita include? So, nanti bila kita ada complex calculation nak buat square root apa, kita ada math. So, nak pakai power kan, hari tu kita pakai power kan. Okay. So, itu dah faham lah. Times tu dalam mat2h ke Azhar? Ya? Times. Darab tu Yang dalam library mat2h juga. tak. Kalau Darab tak ada dalam math. Math tu maksudnya bila dia pakai function macam hari tu power, P-O-W, S-Q-R-T. Yang pakai simple arithmetic tak ada. And or not, simple logic and arithmetic tak ada. Yang dalam complex stream. yang pakai sign apa. Iya. Yang tu dia memang apa built-in dalam compiler biasa je. Sebab itu semua dia execute di dalam dia punya processor. Dia nak buat power of 2 dia tak ada dalam processor. Okay. So apa dia kena buat adalah dia kena buat multiplication twice. So yang itu program kena bagi tahu. So anything yang kompleks, yang program kena bagi tahu processor kena buat mesti daripada library. Okay. So once dah ada this one, kita save kat dulu format saja. Biasa lupa. Due date. Due date is 15. And then question number. So declaration. Bila kita dah buat cantik macam tadi, senang lah. So what we need to do, just go to here. Go back here. Copy je. Sebab tu saya suka buat dia sama je daripada awal sampai. Sebab dia tak ada istilah salah ataupun so just letak. Semicolon. Siap. Okay. And then kita try compile balik. Tengok ada error tak ada. Okay. Ada error. Oh, tertinggal kiri. Okay. So the next one. What is it? Dia kata get. Okay lah. Ambil je lah semua. Okay. Lagi. So, kat input. Gunakan get. Press enter. So kalau kita biar get, dia akan error lah. So ni kita tahu student hour. Kita dapatkan student hour dulu. Itu tak cantik kan. Tengah hour lah ke Saya logik tanyalah nama dulu kan. Kenalan lah dulu. So kita tukarkan. So student name. Sebab tadi kita menjawab ikut soalan kan. Ikut apa dia keluar. So get. So kita boleh fikir. Get kita nak ganti dengan begin ke begin.getLine. Itu idea dia. Kenapa kita sediakan get. Sebab kita tahu kita kena ubah. Okay. So kita boleh masukkan. Sebabkan kita punya student name dalam bentuk char kotak dalam bentuk string. So kita kena pakai get. Okay. Always -1. So sebenarnya program kita tak kisah pun. Tapi bila kita buat if else baru kita boleh pilih yang ni kan. So for the moment sama juga. Dia adalah juga. Sama juga. Okay, kalau kita nak buat 100 pun boleh. Tapi sebab saya tak nak fikir yang ini. So sama juga. So yang ini kalau kita compile tak ada error lah. Baik. Ya, macam kita nak cari tak ada error. So, kita dah tak ada error baru kita sama. Katakan. Takkan tiba-tiba keluar berhenti tak ada apa-apa kan. So kat sini kita kan. Okay. Dan the next one. Student. Ini dia. Kat atas pakai nama bawah. Dan this one pakai nama student dan awal. Lupa program. Kalau saya suka samakan dia punya. Jadi keluar sama kan. So pakai space ini. So kita try compile tengok ada error tetap. Okay, so far so good. So proses pun sama. Let's go back to our design. Ini. Let's take from here, copy.
Lepas tu saya suka buat cantik-cantik, apa tu sama je daripada awal. Lepas tu hidup kita menjadi mudah. Sama juga dengan ini. Let's copy this one, the sequence is there. So kita just, okay, takkan nak kata display je kan. So, kita buat. Out. Then next. Okay. Now, the next one. Seperti atas tu. Okay. Just take from here. Take from here. Oops. Orang nanti type lah. Biasakan dia type dulu bagi apa orang kata mahir dulu bila nak pakai arrow ke arah mana apa semua kan. Sudah chapter 5 nanti memang banyak komputer lah. And then student boleh lah. Ya. Then doktor student lah. Doktor. Kalau macam ni, cantik. Taklah. Cuma kita nak tambahkan RM. Kalau ada keluar perkataan RM tu kan. Ini dah menolak. Kita tolak tu. Nampak saya tak kat sini. Kalau saya tak sini, tu spacing output pun ada. Okay. Oh, hero dia. Yang saya biar dulu. Buat nanti. Bila kita run, kita mungkin nak tambahkan setting. Write, project, compile. Buat coding ni lagi cepat daripada design ni. Then, auto. Dan awal. 14 lah. Okay. So output kita tak cantik sangat sebab kita tak forcekan dia decimal point. So nak forcekan decimal point, saya tak hafal lagi. Bukanya lama. Oh, ni topik tu. Topik tu. Mana? This one. Yes. So yang ini ni digalakkan hafal lah. Sebab kadang-kadang dia tanya dia kena precise dengan dia punya. Okay. Dengan ini letak sekali je. Okay. Jangan ikut macam dalam buku ada buku dia letak kat setiap line kan. So kalau letak kat setiap line pun boleh juga. Cuma pada saya macam you always do effort lah. Ni kalau you letak sekali pun dah kira. Tapi kena letak sebelum pakai. So tempat terbaik untuk letak adalah lepas declaration. Okay. And then kita nak berapa titik perpuluhan. Kita letakkan. So ni berapa panjang. Okay. So step away. Saya ikut 10. Nombor paling besar dia adalah tapi yang ni dia tak ada nak align kan. So tak wajib letak. Sebab kita just nak forcekan titik. Ini tak perlu letak setway. Sebab setway ni biasa kita tambah bila kita nak dia punya titik perpuluhan tu sama. Sebab macam ni nombor dia seorang-seorang kan. Itulah. Titik perpuluhan tu kita buat. Ya, nampak. Hanya cantik, nampak cantik. Cuma input dengan output tak ada beza. Kalau kita boleh buat, kita tambahkan lah. Sebab dia tak ada hiasan beza tu kan. Kalau nak tambah, boleh lah. Dan saya buat apa? Nampak Okay. So ini kita punya output lah. Okay, so ada soalan? Untuk ini? Kalau tak ada, boleh try soalan 7.
Biasa. Kan Ya, untuk saya? student program tu kan dia ada bagi 2 je dalam soalan. So boleh dalam itu program bagi ada boleh buat pilihan antara 2 tu je. Kau memang Boleh. boleh. Tapi itu next chapter. Next Chapter. chapter. Ah, Hari Isnin kita tengok. Sebenarnya okey, simple okey. je. Kalau saya nak tunjuk sekarang pun boleh. Okay, saya tunjuk sekarang lah. Intro lah. Next chapter Okay, so bila you kata yang itu, okay, so what we can do here is kita boleh tambahkan macam menu lah. Maksudnya kita tambahkan siap. Ini the first thing kita kena tambahkan. Siap. So kita nak buat. Katakan macam ni. Okay. So student program. So kita kena tambahkan code. Maksudnya instead of kita masukkan nama, kita hanya masukkan code. Okay. So, tapi kita kena bagi option lah ke atas. Okay. Program code. Ini kita kena define program. Sama dengan apa? Program code. Dan ini kita letak dalam box. Kalau one untuk cake and set. Okay. Atau kalau tu untuk auto. Okay. So maksudnya based on the code lah. So kat sini kita masukkan code. Okay. So bila kita masukkan code kita either one ataupun two. So kita kena tambahkan lagi satu declaration. Boleh bagi nama apa-apa. Program. Okay. Jadi student program. Okay. Nomor kita letak 0. So maksudnya bila dia tanya inter student program code ni, kita tak ada lah. Untuk guideline dah tak ada lah. Okay. So kita gantikan ni dengan in program. So kita masukkan either one ataupun two. Okay. So proses kita akan bertambah. Satu kita cari key. Tapi sebelum kita cari key, katakan kita tambah. So simple je. So tak if. Kalau ni next chapter so don't worry too much. Kalau you terasa macam ni. Okay. This one. So dia letak program code. Sama dengan apa? Code equal to number 1. So what will happen is here. So dalam ni kita akan kata program name. Betul juga kita tanya soalan ni kan? Ada sebab nak pakai string copy. Ingat sebab dia car kotak kita tak boleh buat macam ni. Tak boleh buat macam ni. Kan? Car kotak. Kalau kita pakai car kotak, kita tak boleh pakai ini. Ini tak boleh assign value macam ini. Salah. Okay. Kita kena assign value gunakan strcpy string copy. Kopikan apa? Kopikan something ke dalam student program. Okay. What is that something? Maksudnya value yang kita nak masukkan tu mesti berada di. Okay. Okay. Yang kedua, kita boleh katakan if lah. If what program code equal to. Okay. So ini dia akan masukkan auto. So katakan dia tersalah tekan. Ini buat tahu. Okay. Ini untuk kalau tersalah tekan lah. So program code akan jadi katakan macam ni nak kata not happy simple. Okay. Okay. Kenapa? So kita tambahkan ni lah dalam proses. Yang ni nanti kena tambah diamond lah. So by doing this, apa yang kita buat, tambahkan satu je variable baru, program code. So comparison based on program code. Okay. So bila kita compile, ada error. Ada error. Tak buka, tutup. Oh ni tak ada semicolon. Ni kita nak ke bawah kan. Kita kena ada. Check compile. Run. So mula tanya student name. Okay. So dia tanya, nak kod apa? 1, 2.
Katakan saya masukkan 1. So credit hour 12. Lah, dia keluar kit kan. Okay. Macam tu lah. So kalau saya masukkan 1. Okay, tak ada masalah. Tadi cek yang first lah 2 akomodatif. Credit 20. Jadi akan keluar. Katakan dia tu salah tekan. Sebab tu saya suka ada else lah. So, katakan kalau dia tu salah tekan. Okay. Saja silap. So dia salah tekan 34 katakan. Masalah still the number kan. Boleh dapat dalam sini. Okay. Dan dia nak masukkan credit hour dia sebenarnya 34 katakan. So nampak dia keluar not. Okay. So, selain daripada 1 dengan 2 boleh masukkan. Okay. Tapi this one don't worry. It will be on. You all eager nak tahu kan? Tunjuk lah. Tak ada masalah. Okay. Okay. So boleh try soalan. Oh tinggal setengah jam je ni. Boleh try soalan nombor 2, nombor 3 lah. Nombor 2, nombor 3. The next step discussion kita ini number 7 and 9. Saya rasa yang lain tak ada masalah lah. Cuma yang agak mencabar mungkin nombor. Boleh try nombor 7 dalam 10 minit. Okay. Sebab by right you dah try dah. Okay. Saya percaya dia yang dah try. Okay. So try nombor 7 dalam 10 minit. Dan kita discuss. Very simple. Saya tak buat lah yang ucap panjang-panjang. Okay. Click time. Pause dulu. Sebab tu saya pakai webback lah. Sebab dia boleh pause. Okay. Yang last one sama lah. Okay. So, ini. Sebenarnya yang last ni, kalau saya tak buat pun tak apa. Kita assign, tapi saya suka buat. Okay. Kenapa saya suka buat? Sebab saya suka dia ada pattern. Ini sama dia. So you can just simply copy kan. So ini sebenarnya dia dah 1 tinggal 1. 1 bahagi 10 memanglah remainder dia. Okay. 1 bahagi 10 memanglah jawapan dia. Okay. Yang last tu tak simpan pun tak apa, tak buat pun tak apa. Ulang lah pada. Please try. Very simple. Cuma logik dia je lah. Please try. Pause. Cik baik, saya tahu. Okay. So, kita. Ya. Okay. Ini you jangan tengok easy sangat lah. Maksudnya kan kita kata output kat bawah kan. Saya akan letak output dalam proses supaya nampak apa yang berlaku. Okay. Ambil tu ada output kat bawah lah. Okay. So the first one. So declaration. Okay. Okay. Output. Proses. So sebenarnya bila buat benda ni, kita fikir logik lah. Okay. So kita buat step by step. INT input file. So kalau saya, first thing macam biasa lah. Kita soalan dia. Digit lah. So sebab kita tak design kan. Pertama kita buat itu je. Okay. So masa kita buat prosesnya kita fikir. So in the end, mesti kita nak pakai balik nombor yang kita tunjukkan kan. Maksudnya nombor yang kita enter tu 1, 2, 3, 4 ni. Mesti kita nak bezakan antara 1, 2, 3, 4 dengan 4, 3, 2, 1. Maksudnya kita tak nak usik the original value. So untuk itu, saya galakkan kita declare value semen
value sementara ni untuk kita just maksudnya apa sahaja input yang kita terima. Okay. So instead of kita play around dengan my input, okay, sebab kita nak input ni sampai ending dia constant kan. Bukan constant, maksudnya sama kan. So sebelum kita manipulate, kita simpan dulu kita punya apa sahaja input kita tu pada value sementara. Okay. So maksudnya kita just play around dengan value sementara. So the first thing, kita try tengok. So apa value sementara kita? Ya, just lepaskan. Okay. Ini yang saya kata jangan limit sangat tu. Okay. So maksudnya kat sini kalau kita masuk 1, 2, 3, 4, value sementara kita originally adalah 1, 2, 3. Okay. Kerana kita nak pisahkan 4 digit. So kita pergi balik zaman sekolah. So 4 digit number maksudnya kita ada apa tu? Sar, puluh, ratus, sapurari kan. Okay. Jadi sebenarnya kalau nak buat sar lah kan. Jadi belajar lain. Kalau syllabus quantity, dia panggil ones, tens. Okay. So Melayu kita pendek sapurari puri kan. Sapurari lah. So bila kita pisahkan, okay, based on design tadi, saya buat 1, 2, 3, 4 kali pertama mencari remainder kita dapat 4. 4 ni adalah value sum. So maksudnya kita dah tahu. The first thing kita buat, kita mencari value sum. So apa kita buat? Sama dengan sum, maksudnya sementara, okay, kita modul. Mencari baki kan. Cari remainder kan. Okay. So this one, so kita mencari remainder kan. So maksudnya modul. Modul tu kan. So by right kat sini kita extract. Jawapan kita dapat 4. Okay. Itu yang pertama lah. Okay. So kat sini kita dapat 4 untuk kita confirmkan. Kita display. Sayang. Okay. Banyak pula nak display. Nanti you buat lah. Dia nak display. Si out kan je. Apa variable bawah dia, si out. Variable bawah dia. Okay. So the next one, kita nak potongkan value ni. Maksudnya kita nak buat 1, 2, 3, 4 bahagi dengan 10 hingga 1, 2, 3. So kita tahu kan, integer bahagi dengan integer, nombor bulat bahagi dengan nombor bulat, sampai bila pun nombor bulat. So apa kita boleh buat? Instead of, kita nak buat sementara. At this point sementara kita masih lagi 1, 2, 3, 4 lah. So bahagi dengan 10. So kita akan dapat 1, 2, 3. So nak simpan yang mana? So kita override balik. So what happened here? So pada masa ni, kita boleh katakan sementara sama dengan 1, 2, 3. Macam ni je lah. Oops. So yang ni sementara masih lagi sama dengan 1, 2, 3. Tapi dan sama dengan 4. Okay. So kemaskan definition saya. So this one what happened to the sementara? Sementara kita dah bahagi, so tinggal 1, 2. Okay. So maksudnya kita repeat the same step. So sekarang 1, 2, 3. The next one is actually value 10 kan. 3 tu sebenarnya 34. So dia value dia 10. So 10 sama juga. Kita buat the same step. All over. Ulang lagi. So dibuat sementara. Okay. Modular dengan sementara. So tapi this time sementara kita adalah 1, 2, 3. So kita dapat kita punya start kan. Okay. So the next one. Kita ulang lagi. Okay. This one dapat. Apa eh? This one kita ulang lagi. Bawahnya. So this one based on 12. Kita dapat. Oh tapi yang ni kita simpan kat Q lah. Ini simpan kat Q. So this one jadi. Okay. So
sementara masih lagi jadi. Ini juga lagi jadi. Sebab tu saya kata saya suka buat walaupun tak ada makna ni kan. Ini jadi kosong kan. Tapi saya suka sebab senang copy paste, tak payah fikir. Itu idea dia. So modulus dengan loop, loop kita. So, saya tak payah fikir, tu yang saya suka. Dia habis. Dah siap habis semua. So sementara kita jadi sudah kosong, siap. So macam mana kita nak buktikan jawapan kita betul. Jangan display balik untuk susunan terbalik. Saya tak galakkan buat macam tu lah. Sebab nanti bila you belajar if else, so you boleh compare kan. Jadi saya compare kan. So kalau saya suka comparekan macam ni. So input kita tak pernah berubah. So daripada awal 1, 2, 3, 4. Kalau kita ikut contoh buku ni. Daripada awal dia 1, 2, 3, 4. So sampai bila-bila pun dia 1, 2, 3. So cantik lah. Itu tak berubah. Okay. So the next one. Apa yang saya suka buat adalah saya suka darabkan balik. Maksudnya kita tahu kita nak terbalikkan. So maksudnya star tadi. Jadi 4 tu kita nak jadikan dia ribu. Maksudnya darabkan. Baru nanti kita lihat. So 4 star 10. 10 darab jadi 100. Tambah lagi dengan 100. 100 darab dengan 10. Value 100 je kan. 10. Dan tambahkan last one. Value 1000. Yang ni pun saya suka buat darab dengan 1. Walaupun tak ada. Saya suka sebab sama. Tak ada tiba-tiba dia tergantung. So, dekat proses yang bawah sekali tu silap. Sapurari. Okay, thank you. Ini jadi lebih biasa. Sapurari. Ini. Oh, ni tak ada sengkut. Okay. So, untuk output kita boleh buat lah. Value out. Itu gunanya kita simpan value original. Kita boleh display balik kita punya input. Sebab tu kita reservekan kita punya. Kita tak nak usik pun. Macam orang kata buat forensik lah. Tak nak template kita punya original. Okay. Reverse. Reverse value. Okay. So reverse value kita sebenarnya kita dah simpan pada. Okay. Tak boleh nak compare. Saya nak compare. Okay, so kita compile. Yang compare tu paling good. Okay, and then kita okay. Kita run, dengan kita masukkan 1, 2, 3, 4 lah. Ikut contoh tu. Buat okay. And then kita try compile run dia. And then kita masukkan 7, 5, 3, 1. 1, 3, 5. And the next one. Okay. 5, 2, 0. Tapi kosong ni tak nampak lah. Sebab kita bukan outputkan kosong. Kita buat kosong darab dengan 1000. Itu yang cantik. Jadi memang number lah. Dia bukannya jadi print out. Ada yang tak buat macam ni, dia tak darab. Ada yang dia akan see outkan sub. Dia see outkan full. See outkan graph. See outkan. Itu bukan value lah. Itu hanya input of output. Saya suka jadikan dia dalam tu. Sebab yang ini akan membantu nanti bila you start buat comparing apa ni orang kata palindrom dan palindrom. So, chapter 3. Chapter next one. Selection. Last one. Okay. Masukkan apa-apa value. Dia akan jadi. So I think itu je lah. Pendek je program dia. Nampak dia kompleks.
Sebenarnya senang kan. Okay. Jangan lupa, bila saya tunjuk tengah-tengah je ni, nanti ada yang lupa. I should include apa semua, using namespace tu. Itu kena ada lah. Okay. So any question for today? Ada soalan? Okay, so don't forget to fill in your attendance. Okay. So I guess that will be all lah. Kalau ada soalan ke apa, boleh share dengan saya. Kalau tak ada, boleh lah. Jangan pergi lunch. Okay. Yes. Yes. Yang peratus tu stylenya apa? Yang apa? Peratus tu yang guna nak Ni modulus. model. Ini simbol modulus. Operasi mencari baki. Maksudnya dia buat benda yang sama. Maksudnya this one, simbol persen tu. Ini dia. Okay. So, bila kita buat bahagi kan. Buat bahagi. Kita 17 tak? 17. 17 bahagi dengan 5. Okay. So, 17 bahagi dengan 5, jawapan dia 3. Kan? 3 darab 15, 3 darab 5, 15. Ini kita tolakkan, baki dia. So, untuk dapatkan jawapan 3 ni, dia punya operasi akan jadi macam ni. 17, untuk nombor genap sahaja, nombor bulat sahaja, bahagi dengan 5. Sama dengan. Okay. So, kalau kita nak dapatkan the balance, the remainder ni, bawah ni, so apa kita kena buat? Dia sama. Equation dia 17, bahagi dengan 5. Tapi kita tak bahagikan dia lah. Kita moduluskan dia dalam program ni. Kita pakai sumber besar. Okay. So, kita akan dapat baki dia sama. Nampak So, kalau bahagi. Kalau kita pakai simbol persen tu, maksudnya modulus. Operasi mencari. Okay. Ini ada question? Boleh je. So, saya ada try compile yang first tadi lepas ubah yang saja tu ada tak tahu yang first tadi. Yang mana? Yang tapak boleh share. Yang Tapi boleh share program. Okay, untuk yang lain dah boleh start log out. Jangan lupa fill in attendance and you can log out. Okay, siapa yang tak ada soalan boleh lah. Thank you, sir. Okay, welcome. Okay. Oh, you try this one. Okay. Program code, okay, right? You ada declare kat atas tak? Hosting copy was not declared in this code. Okay. Cuba naik atas. Dia punya include ada tak include string? Atas saja. Nombor 1, nombor 2. Ada tak include string? Dia tak ada include string. So kalau tak ada include string, dia tak boleh pakai lah function string copy. Include string untuk apa? String tu untuk char kotak lah. Untuk manipulatekan data-data dalam char kotak. string.h. Yang mana yang tak ada I.O. saya baru perasan yang mana yang tak ada I.O. kat depan yang tak berkaitan dengan sistem, dia akan ada. Okay, probit comparison between pointer and integer. Okay. Yang ni program code. Okay, cuba tengok atas. Program code ni declarekan sebagai apa? Program code. Okay. Okay. To program code, dia ini jangan bagi nama ni program code, tukar balik kepada nama asal program. What is called program name. Nama asal dia program name kan. Student program. Okay, boleh. Whatever lah. Student program. Yes. Saya tak ingat apa saya declare ni. Okay, student program. Okay. So program code, you nak masukkan either value 1 ataupun value 2, betul tak? So it can be either integer. Okay. Ataupun karakter lah. Okay. Kalau ni pakai karakter pun cantik. Pakai char. Tapi char ni tak ada kotak. Maksudnya you boleh masuk seketul huruf sahaja. Then jadi nama program. So initial dia biasa saya suka buat ada satu calik. Tak calik kat kat 0 tu, dia tak calik depan, calik belakang. Single quote.
Kalau string double quote kan. Yang ni tak payah tekan shift. Tekan single quote. Yes. Mesti put saya suka letak layer. Sebab dia bukan zero, dia simbol. Tapi nampak macam zero. Dia tak apa? Dia nak bagi tahu ini adalah a single character. Itu je idea dia. Tak wajib letak. Okay. So sekarang belum lagi dia akan error. Okay. So kenapa dia akan error? Sebab bila you pakai character, you kena combine dengan character nombor satu pula. So bila character nombor satu, dia bukan nombor satu. Dia mesti nombor satu tapi in between of the single quote. You kena letak single quote dekat nombor satu. Dia akan jadi character. So nombor satu tu, yes, letakkan single quote. Ni. Single quote, macam dekat, apa tu? Macam double quote, macam tanda berbual tu, tapi tak ada tekan shift. Single quote. Oh, okay. Sama macam atas tadi. Single quote, yes, letakkan satu. Untuk dua pun sama. Sebab you comparekan character. Dan ni pakai character ni lagi selamat lah. Kira kalau you tekan A ke B ke, dia akan masuk kepada else. Okay. So this one kenapa dia kata error? Invalid conversion from char to char. Okay. Yang ni program code. So yang ini string copy, you kena tukar string copy tu betul. You kena tukarkan balik program code you kepada student program kan. Ingat tak? Yang ni bila pakai string copy dia hanya untuk char kotak. So the char kotak untuk program you adalah student program. Good. Copy je kan, senang. Atas ni sekali Azhar. Yang mana? Ya. Yang atas tu tak payah. Program, yang itu tukar ya. Yang itu tukar. Yang tadi tu? Yang tu betul. Yang string copy, semua yang dalam string copy tukar. Ayat. Yang else pun tukar. Yang else punya string copy tu kan, program code tu ya tukar. So dekat output pun tukar lah. Ya tak? Output, dia punya ni, nak buat apa? Display, sekarang ni display apa? Display number, nanti dia keluar number. Kalau you kata program code, dia keluar either character 1 atau character 2. So kat situ you masukkan student program. So dia akan replace, you masuk 1, tapi dia akan keluar apa tu namanya? Pastry atau buat automotive tu. Pastry dia ingat dulu. Check tempat. Sekejap. Kita letak kat screen ni. Okay, cantik. Tak ada error. Ada kan? Thank you sir. Jadi tak? Jadi Itu dia. Tak nampak pula kat sini. oh dia siap. So, saya rasa you share program kot, tak share screen. But it's okay. You kata dia jadilah tu. Saya nampak tak ada error tu, kita dah jadi. Okay, thank you. The rest boleh log out kalau tak ada soalan. Please log out. Sorry. Okay, good. Tu jadi. Okay lah tu. 12 darab ni, 25. Tu. Thank you sir. Good. Cantik. Ada header kan, tambah. Okay, good. Okay, orang. Okay, good. Nice. Good job. Ada siapa lagi ada soalan? Tak ada? Thank you, sir. Okay, welcome. Don't forget to fill in Thank you, your sir. attendance. Okay, Kita Thank you sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, and then Assalamualaikum.